KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton-penonton di Didik TV KPM. Masih lagi bersama kita hari ini dalam segmen Teras Didik TV KPM yang pastinya kita nak berkongsi satu lagi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik. Jadi adik-adik kat rumah dah bersedia hari ini nak memulakan kelas kita. Okey, hari ini kita nak bawakan mata pelajaran Bahasa Melayu untuk sekolah menengah rendah dengan topiknya persaudaraan tanpa sempadan. Ini topik yang sangat-sangat bermakna untuk adik-adik belajar. Jadi bersedia. Kena ada seorang guru hari ini untuk kita sama-sama dapat manfaat ilmu ini kan. Jadi apa kata kalau kita berkenalan dengan guru yang akan mengajar topik ini dan kita saksikan sedikit profil beliau. Silakan. Wow, segak bergaya gambarnya seperti panglima. Ini dia saya nak lalukan kehadiran Cikgu Muhammad Syaharuddin Muhammad Kalam, Guru Bahasa Melayu dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Jauh datang ya Cikgu ya. Datang. Apa khabar Nina? Sihat, alhamdulillah. Cikgu sihat. Alhamdulillah. Cikgu, hari ini seperti yang kita sedia maklum, kita nak belajar bahasa Melayu. Ya, betul. Kita dah pilih topiknya persaudaraan tanpa sempadan. Tapi sebelum tu, apa tu? Kita nak buat yang dah jadi kebiasaan, kelaziman dalam hidup kita sejak setahun lepas ni. Betul. Kita nak sanitasikan tangan dulu. Cikgu silakan. Cikgu dulu ya. Silakan Cikgu. Kita jemput tetamu dulu. Biasanya ini juga kita nak pastikan ya bahawa kita sentiasa ya Cikgu mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Selain daripada itu, kalau anda nak keluar rumah adik-adik, pastikan sentiasa memakai pelitup muka, berjumpa dengan kawan-kawan atau sesiapa sahaja, adakan penjarakan sosial seperti yang kami lakukan ini. Sekurang-kurangnya 1 meter. Okey Cikgu, dah sanitasi tangan pun sudah kan? Kita dah berkongsi dengan adik-adik kita tentang SOP-nya. Baik. Kita nak bawakan topik pada hari ini, tapi sebelum tu tak seronoklah kalau kita berdua. Orang kata lagi meriah kalau kita belajar bersama dengan adik-adik kita ya. Cikgu, kita bawakan 6 murid-murid. Ini anak murid cikgu ni. Anak murid Maktab Sultan Ismail. Tapi sebelum tu nak pantun lah dulu. Tak bagi ruang saya pantun. Alamak, minta maaf lah cikgu. Cikgu bahasa Melayu kan biasanya berpantun. Betul. Okeylah. Minta maaf ya cikgu. Tak apa, Dina. Okey, cikgu kata nak berpantun. Nak dengarlah juga pantunnya. Pantun orang lama-lama lah. Tapi ni pantun spontan ni. Wow, silakan. Okey. Awal bismillah, pembuka kata. Salam dihulur, senyum kuberi. Di hari ini bersua mata Didik TV bersama Hayati. Wah. Itu dia. Pantun tu lama tersimpan tu. Lama simpan tu. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Dan pastinya boleh saya perkenalkan murid-murid? Silakan. Saya dikabarkan murid-muridnya ada 5 pelajar-pelajar murid-murid yang akan bersama. Juga dari Maktab Sultan Ismail. Betul. Elok saya nak perkenalkan yang pertama. Kita ada adik Muhammad Raif Irfan bin Rajali. Boleh angkat tangan? Sila kenalkan diri adik. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Raif Irfan bin Rajali. Boleh panggil saya Irfan ataupun panggilan terkenal lah, OP. Panggilan terkenal katanya. Glamour lah tu, nama glamour. Pernah berlakon? Oh iya? Ya. Wow, kita hari ini rupanya ada pelakon bersama-sama belajar. Okey, OP. Nak tanya OP lah ni. Cita-cita OP nak jadi apa? Ya. Cita-cita nak jadi apa bila besar nanti? Cita-cita saya nak jadi seorang doktor pakar bedah. Doktor pakar bedah. Jadi Kak Rina doakan semoga impian tu jadi kenyataan. Tapi kena belajar sungguh-sungguh ya. Ya, insya-Allah. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak bersama dengan adik Cik Muhammad Muaz Afham
bin Cik Muhammad Nur Izzat. Wow, namanya sedap dah panjang. Okey adik, boleh kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Hai. Nama saya Cik Muhammad Muaz Afham bin Cik Muhammad Nur Izzat. Biasanya orang panggil saya Muaz. Saya merupakan pelajar yang mengambil aliran muzik dan saya mempunyai bakat untuk menyanyi. Wow, macam tak sabar pula nak dengar dia menyanyi. Okey, tak apa. Yang seterusnya kita nak bersama dengan adik Muhammad Irman Mirzan Syuhairi. Silakan kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irman Mirzan bin Syuhairi atau mesra dipanggil Man. Saya merupakan pemain catur sekolah. Pemain catur sekolah. Wow, bijak budak ni. Okey, kemudian kita nak bersama dengan adik Muhammad Anik Adli Muhammad Khairul Azizi. Silakan. Kita seterusnya nak bersama dengan adik Nasim Saifullah bin Muhammad Sazli. Ada? Adik Nasim boleh kenalkan diri? Okey, tak apa. Kita nak bersama dengan adik Muhammad Amirul Alif Kamarul Zaman. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul Alif bin Kamarul Zaman. Ya. Saya mesra dipanggil Mirul dan saya mengambil aliran atas sains komputer. Wow. Pelajar murid sains komputer ya, cikgu. Okey. Tak apa. Nak tanya Mirul, cita-cita nak jadi apa? Atlet. Nak jadi atlet. Wow, syabas. Bakal atlet negara ya, cikgu. Okey, baik. Terima kasih adik-adik. Harap adik-adik semua bersedia. Kita nak mulakan kelas kejap saja lagi. Cikgu, kita nak berehat seketika. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali untuk kita masuk kelas. Belajar persaudaraan tanpa sepadan dalam teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hai semua, nama saya Nashindran. Pada pendapat saya, kita hendaklah saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira kaum supaya kita dapat menyelesaikan satu masalah dengan mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kaum mempunyai pandangan tersendiri. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia, kita hendaklah menghormati semua pandangan. Jadi, kita hormat kita, sayangi Malaysia. Hai semua, saya Kan Hua. Pada pendapat saya, kita harus saling membantu tanpa mengira kaum agar kita dapat mengeratkan hubungan dan bergaul mesra antara satu sama lain. Melalui berkawan dengan pelbagai kaum, kita bukan sahaja dapat mempelajari budaya mereka, tetapi juga pantang larang mereka. Cintai Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pendapat saya, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum haruslah menghormati antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia perlu dikenali sebagai sebuah negara yang bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara beridentitikan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya, sekaligus dapat bersama dalam suasana aman serta harmoni. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada
bagi merealisasikan matlamat persaudaraan tanpa sempadan. Bak kata pepatah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Kalau tadi saya dah wawarkan, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang bahasa Melayu untuk sekolah menengah rendah. Topik akan dibawakan oleh Cikgu Syahrudin hari ini, persaudaraan tanpa sempadan. Cikgu, nak tanya juga, kenapa penting untuk kita belajar tentang topik ini? Apa yang murid-murid akan dapat? Okey. Untuk itu, Nisa, terima kasih atas soalan. Baiklah, kita tahu bahawasanya persaudaraan itu amat penting. Jom kita sama-sama tengok slide kita. Okey, baiklah. Tajuk kita hari ini iaitu berkaitan dengan persaudaraan tanpa sempadan. Kalau tengok pada paparan yang ditunjukkan, kita ada pelajar Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan kita amat penting untuk mewujudkan, menjalinkan persaudaraan dalam kalangan masyarakat di negara kita bermula dari sekolah. Tak kiralah bangsa apa pun, yang penting kita satu Malaysia. Kan? Kita satu jiwa untuk bersama-sama hidup dalam negara yang aman dan harmoni. Jadi kita nak tengok apa objektif pembelajaran kita. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Hasil pembelajaran daripada topik kita pada hari ini, anak-anak pelajar di luar sana. Okay, yang pertama, murid dapat memberikan pendapat secara spontan dengan menggunakan ayat sendiri dengan baik. Sebab kita lebih kepada kemahiran bertutur. Bagaimana kita nak latih pelajar kita bercakap? Ya. Penting kan? Sangat. Sebab bila berada di khalayak, apatah lagi apabila dalam bidang kerjaya, mereka perlu bertutur dengan berhemah. Setuju, Cikgu. Jaga hati. Okay, yang kedua, murid dapat menjelaskan kepentingan semangat persaudaraan dalam sesebuah negara dengan jelas. Jadi, apa kepentingannya? Bila mereka tahu, pastinya negara kita akan aman. Yang itu yang kita target, betul kan? Betul. Okay, dan yang ketiga, murid dapat menyatakan beberapa agensi kerajaan dan swasta yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi, sekurang-kurangnya, kita dapat latih murid-murid kita untuk cakna, prihatin tentang apakah yang kerajaan buat dalam membantu masyarakat di negara ini. Itu yang utama. Baiklah, faham hasil pembelajarannya, Cikgu. Harap-harap begitulah tercapailah. InsyaAllah. Okey, kemudian kita lihat pula apakah sukatan yang berkaitan, iaitu standard pembelajaran. Dalam pelajar kita merujuk pada SP kan. Jadi dalam standard pembelajarannya itu 1.5.1 bersawab untuk mencabarkan idea secara kritis dan bertata susila. Maksudnya, kita nak melatih anak-anak murid kita, walaupun dia duduk kat rumah musim PKP ni, tapi sekurang-kurangnya mereka dapat bersoal jawab, bercakap dan memberikan idea yang kritis dan bertata susila. Maksudnya kena sopan santun. Sedap suara Cikgu. Okey, jadi kita melihat bagaimana mereka akan memberikan pandangan secara spontan tentang sesuatu soalan yang diajukan. Mungkin lepas ni saya akan ajukan soalan kepada mereka dan kita lihat bagaimana mereka menjawab. Baik. Kemudian mengemukakan soalan berdasarkan isu yang dibincangkan dan menggunakan bahasa yang betul. Kita juga kena latih bagaimana murid-murid kita mengajukan soalan secara bertata susila. Tak boleh tanya-tanya macam tu je. Kena ada adabnya. Kena ada adab dia kan. Okey, dan yang ketiga, menerangkan sesuatu perkara yang diketahui secara teratur dengan menggunakan bahasa yang betul. Jadi itulah dia standard pembelajaran yang kita nak bawakan untuk anda semua. Saya kira adik-adik ataupun murid-murid kita ni dah dapat pemahaman dah, Cikgu. Tapi bila sentuh tentang persaudaraan tanpa sempadan ni, Cikgu, mungkin permulaannya Cikgu boleh terangkan dulu. Apa sebenarnya maksud persaudaraan? Okey, baiklah anak-anak pelajar. Kak Nisa dah tanya, apa dia persaudaraan tu? Jom kita lihat ya. Okey, apa maksud persaudaraan? Persaudaraan yang kita fokuskan dalam tajuk kita pada hari ini iaitu semangat persaudaraan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama tanpa mengira perbezaan pegangan dan ajaran demi melahirkan sebuah negara generasi yang aman dan harmoni. Jadi kita saling menghormati, kita saling memahami dan yang paling penting respect sama kita. Respect ya, Cikgu. Betul. Jadi kita bila kita ada sikap macam tu, maka kita akan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, dan saling menghormati. Itulah.
Okey. Cikgu, seterusnya mungkin ada dalam kalangan murid-murid pun nak tahu juga bila dah faham tentang pengertian persaudaraan ni, bagaimana sebenarnya persaudaraan dalam kalangan masyarakat di negara kita ni terbentuk? Betul. Jadi kita akan tengok soalan ni lah. Soalan dia. Bagaimanakah persaudaraan dalam kalangan masyarakat di negara kita terbentuk? Jadi ini adalah bentuk soalan terbuka. Para penonton, ini bentuk soalan terbuka dan kita nak lihat bagaimana anak-anak pelajar kita cuba menjawabnya. Jadi adalah respon diorang. Betul. Okey. Jadi kita persilakan untuk soalan ini, bagaimanakah persaudaraan dalam kalangan masyarakat di negara kita terbentuk? Okey, siapa yang nak jawab? Ada adik-adik nak jawab, boleh angkat tangan. Saya cikgu. Nampaknya Rais nak jawab. Ya. Silakan. Cikgu, dari segi bentuk sukan. Terbalik tu. Terbalik tu, Tengok Rais. betul. Sukan. Dia kata sukan. Melalui sukan, cikgu. Bidang sukan. Okay, macam mana tu Rais sukan? Ni cikgu. Dia punya contoh kalau kita bermain sukan seperti bola sepak ke kan. Dalam satu pasukan tu mungkin adalah orang yang berlainan kaum ataupun berlainan bangsa. Jadi kita dalam satu pasukan tu kita mestilah bekerjasama untuk apa panggil, untuk memenangkan suatu memenangkan, permainan. mencapai kemenangan. Ya, cikgu. Nak tanya Raif, cikgu. Silakan. Raif suka main bola sepak? Suka cikgu. Kak Rina belum jadi cikgu. Okey Raif, terima kasih. Tapi kalau nak tahu Rina, dia ni kecil je orangnya. Iya. Kecil molek. Orang Kelantan cakap kecil molek. Kita selitkan sikit Kecil molek. dialek Kelantan. Okey, baiklah. Okey, Seterusnya, jadi cikgu. itu Rais punya pendapat. Apa kata kita minta pula pandangan yang lain? Ada yang nak beri pendapat tentang bagaimana persaudaraan ini dapat kita terapkan dalam kalangan masyarakat di negara kita? Ayo kita lihat jawapan. Ada lagi adik-adik? Siapa nak Silakan. jawab? Saya go. Silakan. Ni Melalui Muaz. aktiviti gotong royong. Okey. Wow, bergotong macam mana tu? royong. Kan kat kawasan kejiranan bukan ada satu bangsa je, ada berbilang kaum. Okey. Jadi apabila kita melakukan aktiviti gotong royong ni, kita akan bekerjasama untuk membersihkan kawasan kejiranan. Wow, Muaz mesti rajin gotong royong, cikgu. Mesti rajin gotong royong. Jadi kat sini kita nampak nilai murni yang dapat diterapkan dalam kalangan murid. Iaitu maksudnya sambil dia buat kerja bersama, mereka dapat juga mewujudkan silaturahim. Orang kata tak kenal tak cinta. Setuju, cikgu. Jadi itulah dia yang penting. Dan kita ada lagi. Kita silakan pendapat anak murid yang seterusnya. Bagaimana persaudaraan dapat dibentuk dalam kalangan masyarakat di negara kita. Silakan. Okey. Siapa lagi nak jawab? Siapa lagi nak jawab? Selain Raif dan juga Muaz. Silakan. Ada? Okey, Amirul. Amirul. Budaya ziarah menziarahi. Daya ziarah menziarahi. Ziarah menziarahi. Okey, macam mana tu Amirul? Kita boleh melawat jiran tetangga sama ada bilang kaum ataupun bangsa. Kita dan kaki ke. Okey. Okey, maksudnya ni melalui amalan ziarah lah. Sama dia ketika jiran itu sihat ke, mungkin ketika jiran sakit, kita orang kata tanya khabar. Betul tak? Kita sebagai satu masyarakat yang hidup dalam satu komuniti yang pelbagai, kita kena ambil tahu. Supaya kita dapat beri apa-apa saja bantuan untuk meringankan beban mereka. Okey, ada lagi? Saya rasa ada lagi dua. Silakan. Ada lagi dua kata Irman cikgu. ke? Silakan Irman. Silakan Irman. Okay. Saya Ego. Okey, amalan apa? Bencana alam Ego. Oh, bencana alam. Macam mana tu bencana alam? Cuba dekaitkan. Okey. Kenapa saya kata bencana alam? Sebab bagi yang tak kena, dia dapat tolong-menolong kepada mangsa yang terkena bencana alam tersebut. Tidak kira dari segi dana maupun wang tunai. Okey, jadi maksudnya apabila berlaku sesuatu bencana alam, sebagai masyarakat yang prihatin, tak kira yang besar yang kecil, kita boleh beri bantuan. Tak kira sama ada tadi, kalau kita Irman beritahu tadi, bantuan keuangan boleh, bantuan makanan boleh. Jadi itu antaranya. Jadi itu antara bantuan yang boleh
diberikan dan dapat secara tak langsung mewujudkan persaudaraan dalam kalangan kita walaupun kita tak ada pertalian darah. Banyak sebenarnya cara ya Betul. untuk kita tunjukkan persaudaraan ini. Saya percaya murid-murid pun dah jelas dah. Sebenarnya cikgu, kita nak berehat seketika. Ya. Selepas ini kita akan kembali semula dalam Teras Didik TV KPM nak sambung kelas lagi. Kita berehat dulu. Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Teras Didik TV KPM. Seperti yang kita dah belajar tadi, sebenarnya kita memberi fokus untuk bahasa Melayu menengah rendah dengan topik yang dibawakan oleh Cikgu Syahrudin, persaudaraan tanpa sempadan. Banyak kita belajar dah tadi, Cikgu. Betul. Kita nak teruskan kelas kita. Okey, baiklah Ina. Kalau kita tahu bahawasanya persaudaraan tanpa sempadan ini menekankan tentang nilai-nilai murni, bagaimana sikap prihatinnya. Jadi saya rasa secara tidak langsung dalam subjek sejarah kita juga belajar tentang 5 prinsip rukun negara. Ya. Okey, kalau kita perasan 5 prinsip negara ni dalam kelima-lima prinsip itu ada makna tersendiri dan ada yang menyentuh tentang persaudaraan. Jadi sebelum kita tahu yang mana, saya nak persilakan anak-anak murid saya untuk menyebut 5 prinsip rukun negara. Cikgu, sebab kita ada 5 orang, bolehlah ambil seorang satu. Sedang molek orang kata. Sedang molek ya, Cikgu. Sedang molek orang kata. Okey. Siapa nak mulakan prinsip rukun negara pertama. yang pertama? Angkat tangan. Saya, Cikgu. Okey, Raif, silakan. Mula-mula ialah kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin dia nak jelaskan Kepercayaan sikit. kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, Cikgu, bagi saya ataupun pendapat saya, sebab kepercayaan kepada Tuhan ni masuk dalam 5 rukun negara ni, antara 5 rukun negara ni, kerana dia nak menunjukkan bahawa kita dapatnya negara ni kerana negara ni kita perlu bersyukur di atas nikmat Tuhan yang berikan kita. Okey. Itu pendapat maksud semua rakyat di negara kita mempunyai pegangan dan juga kepercayaan. Okey, baiklah. Yang kedua, rukun negara yang kedua. Siapa Silakan. nak jawab? Yang kedua. Saya, Cikgu. Okey, Muaz. Silakan, Muaz. Rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Angkat dia boleh jelaskan apa tu Muaz? Ia bermaksud berteraskan kepada amalan sistem demokrasi, berparlimen dan raja perlembagaan dengan seri paduka baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Kita kena akur pada pemerintah kita. Kita ada yang di-Pertuan Agong dan juga kita ada perlembagaan yang telah ditetapkan. Okey, baiklah. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga. Amirul. Silakan Amirul. Keluhuran perlembagaan. Okey, apa tu keluhuran perlembagaan Amirul? Keluhuran perlembagaan menekankan rakyat menerima, mematuh dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara, iaitu sumber perundangan yang tinggi. Okey, bagaimana kita akan akur dengan perlembagaan dan pertahankan. Sebab bukannya satu proses yang mudah. Betul. Untuk membuat perlembagaan. Kita kena berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu. Baiklah, dah 3 ya? Yang 4 pula. Okey, yang keempat, silakan. Seterusnya. Yang keempat, silakan. Silakan. Erman. Kedaulatan undang-undang. Apa tu Erman, kedaulatan undang-undang? Kedaulatan undang-undang ni kita perlulah berdaulat kepada undang-undang yang diberikan untuk negara, sesebuah negara itu. Akurlah dengan peraturan yang telah pun ditetapkan dalam rang undang-undang yang telah pun diwartakan. Dan yang akhir sekali, ini yang berkaitan dengan tajuk kita. Okey, Yang Cikgu. akhir sekali, silakan. Okey. Nampaknya yang bertuah siapanya? Siapakah yang bertuah ni? Cuba silakan. Anik, silakan Anik. Okey. Okey Anik. Okey, apa dia yang tak akhir? Agaknya lain je, agak slow. Ada rakan-rakan yang nak Boleh membantu. boleh bantu Rais, boleh bantu yang tak akhir. Saya, Cikgu. Silakan Silakan. bantu.
Yang last cikgu. Kelurahan nak bukan? Lepas pada apa dia? Kesusilaan apa? Kesopanan dan kesusilaan. Ya, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Yang kita nak kaitkan dengan topik kita pada hari ini, iaitu kita tadi berpegangan pada 5 prinsip rukun negara. Berkaitan dengan persoalan kita ini, kita ambil yang kesopanan dan kesusilaan. Baik, cikgu. Okey. Jadi, apakah? Okey, berdasarkan prinsip yang kelima. Yang ini saya nak menguji bagaimana pelajar membina soalan. Okey. Kalau tadi, pelajar telah menjawab soalan. Betul. Tapi kali ini, kita nak melihat bagaimana kemahiran pelajar daripada penyataan yang kita berikan, Okey. pelajar dapat membina soalan. Baik. Jadi, okey, kita lihat prinsip kelima kita iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesusilaan. Jadi, apakah arahan tegasan bina soalan berdasarkan prinsip yang kelima? Okey, jadi kita persilakan anak-anak untuk berikan soalan. Siapa-siapa boleh bagikan soalan berdasarkan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Silakan. Siapa nak jawab? Siapa nak bina soalan? Ada. Okey, silakan Saya Muaz. ada soalan. Apakah faedah yang diperoleh apabila kita saling menghormati antara satu sama lain? Itu soalan tanya. Dengan kata tanya, apakah yang Ya. diperoleh apabila kita menghormati satu sama lain? Siapa nak jawab? Dia nak jawab ke cikgu dia nak jawab? Cikgu nak jawab. Okey. Saja sebab dia kena bina soalan. Jadi kita Betul. kena jawab. Ah. Okey, faedah apabila kita saling apa tadi? Bekerjasama antara satu sama lain. Jadi apabila kita saling bekerjasama antara satu sama lain, pastinya perkara yang susah akan jadi mudah. Dan kita juga dapat mewujudkan satu semangat bersama-sama. Bersama-sama. Tempuhi segala. Ewa. Saya sambung. Sambung. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita Okey. pula soalan yang seterusnya berdasarkan prinsip yang kelima. Silakan. Ada lagi adik-adik? Ada. Saya. Rais. Silakan. Bagaimanakah cara untuk kita menghormati budaya orang lain? Soalan ni bagus. Rina, dia tanya bagaimanakah cara kita untuk menghormati budaya orang lain. Macam kita kan? Contohlah kita kata apabila tiba perayaan sesuatu bangsa, macam mana kita nak menghormati? Agak-agak Rina, macam mana kita nak menghormati? Bagi saya, setiap kali ada perayaan, kita akan ucapkan, memberi ucapan kepada mereka, menziarahi mereka di waktu musim perayaan. Ataupun apabila kerajaan mengadakan salah satu usaha kerajaan dengan mengadakan sambutan rumah terbuka. Jadi kita sama-sama pergi meraikan dan memberikan ucapan. Okey, soalan yang seterusnya. Tengok bagus Raih bagi soalan tadi. Seterusnya. Okey, silakan Erman. Okey, Erman. Mengapakah nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat kita? Dia tanya. Mengapakah nilai-nilai murni perlu diterap dalam kalangan masyarakat di negara kita? Sudah pastinya saya rasa anak-anak penonton, mungkin ibu bapa juga ataupun guru dah tahu jawapannya. Kenapa pentingnya nilai murni? Pertama sekali kita sedia maklum bahawasanya dalam sistem pendidikan negara kita memang tidak lari dalam penerapan nilai-nilai murni. Kenapanya penting? Kerana kita ingin melahirkan pelajar yang mempunyai keseimbangan. Dari segi jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Maksudnya nilai-nilai murni ini pelajar dapat mengaplikasikan amalan baik, berbudi bahasa dalam tindak tanduk mereka seharian, sama ada di sekolah ataupun dalam komuniti. Jadi bila contoh nilai murni cukup mudah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jadi itu adalah penerapan nilai murni. Nampak je orang dengan susah angkat barang, kalau kat sekolah tolong kita angkat barang dan sebagainya. Itu yang secara mudah kita faham. Saya rasa ada lagi satu soalan tu. Mirul tak sabar nak tanya tu. Silakan Mirul. Bagaimanakah sikap kesopanan dapat ditunjukkan oleh seseorang murid, Cikgu? Sekali. Laju soalan dia. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan Mirul. Satu lagi. Bagaimanakah sikap kesopanan dapat ditunjukkan oleh seseorang murid? Okey, bagaimanakah sifat kesopanan dapat ditunjukkan oleh seseorang murid? Bayangkanlah, saya beri satu situasi ni. Saya beri satu situasi dekat Rina lah. Kalau Rina jadi murid kepada saya. Okey, cikgu. Kita berlakon sikit. Macam mana tunjuk kesopanan? Saya jadi murid. Faham. Cikgu konon-konon tengah berjalan lah ni ya. Tengah jalan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Kenapa Rina ni nampak kalut nak ke mana? Sebenarnya cikgu, saya nak ke tandas, sakit perut. Nak ke tandas. Sila. Terima kasih cikgu untuk buat lalu. Sila. Sopannya. Jadi itu antaranya. Lulus cikgu? Lulus. Saya bagi 10 markah. Wow. Markah penuh. Sebabnya salah satu cara, pertama sekali apa yang anak-anak pelajar lihat,
Pertama, dia hormat pada gurunya. Kak Nin tadi dia hormat. Pertama dia beri salam. Walaupun dah nak terkucil kan? Walaupun dah tak tahan dah cikgu. Tapi maksudnya dah dia tegur guru. Jadi anak-anak pelajar di luar sana, apabila kita berjumpa guru ataupun orang lain, tak kiralah kenal tak kenal, kalau boleh kita sapa dengan hormat. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera kan? Okey, itulah di antara bentuk soalan yang dibina oleh anak-anak pelajar berdasarkan prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Mereka membina soalan dengan idea sendiri. Tahniah ya adik-adik. Bijak-bijak semua cikgu. Alhamdulillah, sebab ini sekolah kawalan kan. Ya. Jadi pelajar memang tak kira mana-mana pun kita nak latih mereka dari segi kemahiran bertutur, kemahiran mengaplikasi apa yang dia lihat, dia nampak. Itulah yang perlu kita perhatikan. Supaya pelajar kita tidak orang kata pasif. Sebab sesi pembelajaran kita dalam kelas, kita perlu wujudkan suasana didik hibur, belajar dengan gembira dan juga pelajar dapat berani memberikan pendapat. Itu baru baik. Menarik ya cikgu. Betul, insya-Allah. Okey, yang seterusnya apa lagi yang cikgu nak kongsikan? Okey, sekarang kita lihat ini contoh. Okey, di sini saya paparkan pada penonton di luar sana antara bentuk soalan yang kita boleh bina dalam latihan ataupun semasa kita mengajar anak-anak murid kita. Iaitu yang pertama kita lihat, mengapakah kita perlu menghayati prinsip 5 prinsip rukun negara. Jadi soalan ini berbentuk terbuka. Okey, pelajar boleh jawab dalam bentuk pendapat masing-masing. Okey. Kemudian yang kedua, perpaduan amat penting dalam mencapai kemajuan sesebuah negara. Betul atau salah? Perpaduan itu penting kan, betul kan? Saya tak fokus tadi cikgu. tak apa. Okey. Terkejut saya cikgu tanya saya. Itu pentingnya unsur suspense dalam pembelajaran. Suspense sangat cikgu. Okey. Sekali lagi saya tanya. Okey. Perpaduan amat penting dalam mencapai kemajuan sesebuah negara. Betul atau salah? Betul cikgu. Ya, jawapan yang confident. Alhamdulillah. Jadi itu soalan tertutup. Sebab pelajar tak susah. Dia cuma fikir betul atau salah. Yang mana satu? Nak saya sambung ke cikgu? Boleh. Idaman kalbu. Betul ke salah? Jawapan itu. Jawapannya? Betul, cikgu. Okey, baiklah. Jadi, sebab itulah kadang-kadang, bila cara penyampaian kita itu, ada sesuatu kelainan, pelajar akan lebih tertarik. Menarik, kau tetap debum. Wow. Saya tak boleh sambung, cikgu. Okey, yang seterusnya, apakah peristiwa yang telah menjejaskan perpaduan kaum di negara kita dan menjadi lipatan sejarah negara? Maksud benda yang dah berlaku, kita jadikan sempadan, teladan. Jadi itu soalan tertutup. Mungkin pelajar boleh bagi pelbagai peristiwa. Okey, yang boleh dijadikan sebagai sandaran, jangan ulang kerana benda itu tak elok. Okey. Dan yang terakhir, apakah maksud perpaduan untuk semua? Ini soalan terbuka. Jadi pelajar dia akan beri pendapat secara spontan dengan ayat yang betul. Okey, itu adalah bentuk soalan-soalan yang boleh kita ajukan kepada pelajar. Okey. Lepas kita dah memahami bentuk-bentuk soalannya, apa lagi yang kita nak beri fokus kepada adik-adik kita, cikgu? Okey, jadi baiklah anak-anak pelajar. Sekarang kita melihat sebenarnya prinsip yang kelima ini, iaitu kesopanan dan kesusilaan, supaya anak-anak di luar sana lebih faham. Kadang-kadang kita cakap tak secara jelas, mungkin dia nampak sikit saja. Jadi ini adalah apa sebenarnya prinsip kesopanan dan kesusilaan. Okey. Prinsip ini berkait rapat dengan nilai-nilai moral, dan juga akhlak murni masyarakat. Okey, bila sebut nilai murni dengan moral, orang dah tahu, iaitu perkara yang baik-baik. Okey. Kehidupan yang bertata susila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutamanya dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Dalam konteks ini, setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan yang sensitif kepada semua kaum berkaitan dengan kewarganegaraan, soal asal keturunannya, bahasa kebudayaan serta kepercayaan agama yang dianutinya. Jadi maksudnya, kalau kita nak tanya, jangan bangkitkan isu-isu yang sensitif. Kita kena respect orang lah. Betul. Maksudnya bila kita dalam sekolah lah, saya ambil suasana di sekolah. Maksudnya bila di sekolah, sama ada kita di kantin, sama ada kita di bilik darjah atau dalam aktiviti kurikulum, tanpa mengira kawan kita itu dari mana pun asalnya dan bangsanya, kita kena saling bekerjasama. Baik. Tapi sekarang itulah sedihlah. Kenapa cikgu sebab sekarang ni sedih? dalam talian je. Iyalah. Keadaan memaksa kita, cikgu. Kerana terpaksa.
Aku rela sendiri. Kena terpaksa aku buat PDPR lagi. Okey. Seronok hari ini ada kelas dengan Cikgu Din. Itu dia. Cikgu, adik-adik semua, kita nak berehat seketika. Yelah. Kita nak orang kata yang mana adik-adik nak ke tandas atau nak minum dulu, kita bagi peluang. Betul. Okey. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam Teras Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran yang dibelajar bersama dengan murid-murid dan juga Cikgu Syarudin adalah Bahasa Melayu dengan topiknya persaudaraan tanpa sempadan. Kita nak teruskan kelas, Cikgu? Ya, sila. Boleh ya? Boleh. Okey, baiklah. Sekali kita lihat dulu. Pepatah berbunyi, hulurkan tangan, ringankan beban. Dan tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi kat sini kita nampak bagaimana kepentingan amalan memberi bantuan. Okey. Baiklah. Jadi kita nak dengarlah sikit anak murid saya yang ada kemahiran menyanyi ni. Boleh tak? Boleh sangat, Cikgu. Nak nyanyi lagu apa tu? Nanti kita akan teka. Jom kita silakan dulu Raif untuk nyanyi apa. Raif. Rina kena teka lepas ni lagu apa dia nyanyi. Okey, boleh. Okey. Raif dah bersedia nak nyanyi? Dah. Okey. Kita dengarkan lagu dari Raif. Bismillahirrahmanirrahim. Berlumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalananmu beruna berliku. Betapa berat mata memandang, berat bahu menggalas bebannya. Belum sempat menitis ke pipi, tangisan kering sendiri. Sedih pula Kak Rina dengar lagu ni. Sedap suara Raif ya, Cikgu? Serak-serak basah. Serak-serak basah. Itu yang mahal tu, Raif. Yang Tanya. Agak-agak lagu apa tu? Lagu ni sering bermain di fikiran saya. Programnya pun saya ingat. Okey. Ini nama lagunya Wajah. Nyanyian Jacqueline Victor untuk program Bersamamu. Bersamamu. Jadi kita betul perlu... ya, Cikgu? Ya, betul. 10 markah lagi. Wow, dapat 20 markah hari ini dari Jadi Cikgu. Bersamamu lagi, iaitu antara programnya yang dilakukan untuk memberikan bantuan oleh Cikgu. pihak swasta lah. Okey, jadi untuk itu kita tekan juga, iaitu dalam Al-Quran juga terdapat hadis yang bermaksud, okey, surah Al-Maidah ayat 5, iaitu dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Okey, dan bertakwalah kepada kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Masa kita diseru, digalakkan untuk terus membantu. Ringankan tangan, ringan tulang kan. Okey, baiklah. Jom kita nak lihat, kita nak tanyalah anak-anak murid kita. Ya. Okey, apakah bantuan yang biasanya ataupun yang anda tahu tentang bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan. Kita tanya dulu tentang kerajaan. Okey, silakan. Siapa yang boleh jawab? Boleh angkat tangan adik-adik. Bantuan kerajaan, silakan. Okey, Raif okey, lagi. silakan. Hai Cikgu. Bagi saya, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kemasyarakat. Okey, apa tu agak-agak hebat? Jabatan Kebajikan Masyarakat ni adalah kerajaan kan. Kerajaan membantu dari segi keuangan, makanan dan lain-lain lah. Jadi maksudnya antara agensi yang terlibat dalam memberi bantuan, yang paling utama kita nampak, yang paling penting iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Ya, betul. Okey, itu salah satu. Okey, seterusnya yang lain ada lagi tak agensi yang membantu? Silakan.
Adik-adik yang lain nak cuba? Ataupun cikgu pilih? Okey, silakan Amirul. Oh, Amirul. Okey, Amirul. Silakan. Program bantuan bencana alam. Program bantuan bencana alam. Macam mana tu Amirul? Membantu mangsa yang terkena bencana alam seperti banjir, bumi. Okey, itu adalah antara bentuk bantuan bencana alam. Kalau kita tidak, contohnya kalau kena bencana alam kita tak jangka. Betul. Kan? Jadi bila berlakunya banjir besar ke, jadi maksudnya di sini akan menyebabkan masyarakat ataupun rakyat hidup dalam kesusahan. Jadi kita kena hulurkan bantuan. Naik helikopter ke, naik truk ke, kita kena berikan bantuan. Pernah ke beri bantuan naik helikopter? Kalau naik helikopter tak pernah, naik bot pernah. Naik bot pernah ya? Wah, ini pengalaman yang sangat orang kata tak boleh dibeli. Betul, cikgu. Okey, kita persilakan pula Muaz. Muaz, apa jenis bantuan yang Muaz nak maklumkan? Silakan Muaz. Program bakul makanan, cikgu. Bakul makanan. Apa tu? Program ini adalah antara program kerajaan yang dilihat sangat membantu rakyat, terutama mereka yang sangat memerlukan bantuan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan. Yang ini dia cakna dengan keadaan semasa. Betul, cikgu. Bantuan yang diberikan, bakul makan, bagilah. Mungkin yang makanan asasi lah. Betul. Jangan kita salah guna pula. Nanti kan minta bantuan banyak-banyak pergi jual ke lain. Jangan. Baiklah, kita silakan Erman. Erman, apakah jenis bantuan? Silakan Erman. Dari segi kaunseling itu. Kaunseling. Kenapa penting kaunseling? Sebab kaunseling ni dia kita bercakap dengan seorang yang bermasalah. Dari segi mental, dari fikiran. Sekarang kan musim corona jadi mungkin ada ramai yang tertekan. Jadi kita boleh memberi kaunseling yang terbaik untuk menenangkan fikiran mereka. Betul, saya setuju. Irman, sebab kita lihat sekarang ni betapa tingginya kes bunuh diri dan sebagainya. Betul. Sebab kita bayangkan depres, sangat tertekan. Jadi jangan ambil keputusan yang singkat, minta bantuan. Okey, dan mungkin satu lagi Anik, last Anik, silakan Anik. Halo Anik. Okey, silakan. Apakah bantuan yang Anik nak maklum? Nampaknya talian dia tak berapa jelas ya. Tak apa, Anik. Jadi kalau kita lihat paparan di sini, penonton sekalian, ini adalah jenis bantuan. Ini sebahagian. Bukannya semua, antara. Sebab tu saya gunakan perkataan antara. Maksudnya ada lagi yang lain. Betul. Jadi antara bantuan yang diberikan, pertamanya dari segi bantuan kesihatan, perubatan dan sebagainya. Jadi kita ada banyak kemudahan. Kemudian bantuan makanan, bantuan kaunseling dan sebagainya. Baiklah, saya rasa kita ada sediakan satu video bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan. Jom Nisa, kita saksikan. Boleh, apa salahnya. Jom Nina. Jom kita tengok.
itu antara hikmat bantuan yang dapat kita saksikan berlaku dalam negara kita. Jadi secara tak langsung apa yang kita belajar hari ini bila kita saksikan video tersebut, kita dapat pemahaman yang lebih jelas ya cikgu ya. Betul. Okey cikgu, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan. Mungkin kita nakkan cikgu melakukan sedikit rumusan berkenaan dengan topik bahasa Melayu yang kita belajar hari ini, menyentuh tentang persaudaraan tanpa sepadan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Rina. Jadi, semua sudah maklum bahawasanya persaudaraan itu adalah sesuatu perkara yang amat penting dalam sebuah generasi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, kita kena ringankan tangan, hulurkan bantuan. Dan kalau kita lihat tadi, perbincangan antara saya dengan para pelajar telah memperlihatkan bagaimana usaha kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu dalam memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira perbezaan agama, budaya ataupun keturunan. Jadi di sini kita sama-sama melihat antara program bantuan yang telah berlaku, yang telah diadakan dalam negara. Contohnya kita tengok bagaimana kerajaan memberikan bantuan prihatin rakyat. Ya. Kemudian kita lihat rancangan yang popular. Macam yang tadi lah, Bersamamu kan. Betul. Jadi semua orang tahu bagaimana kesusahan terdapat yang kita tak tahu kadang-kadang tapi telah dipaparkan memberikan kesedaran. Kemudian juga kita ada Malaysia Prihatin dan saya rasa semua orang kenal. Kenal sangat cikgu. Ustaz David Liu. Yang memang popular Betul. dalam hikmat memberikan bantuan masyarakat. Ataupun lagi seorang Angka Kentang. Kenal. Saya pernah berjumpa dengan Angka Kentang. Bagaimana bantuan yang diberikan secara peribadi. Walaupun kita berlain bangsa. Okey, seterusnya kalau di luar negara kita lihat kita ada Aman Palestin. Apabila isu sejagat, Malaysia juga terlibat untuk memberikan bantuan, dan juga Mercy Malaysia dan juga SMART, itu selalu pasukan yang memberikan bantuan dari segi logistik, keperluan dan sebagainya. Baiklah, jadi secara keseluruhannya berdasarkan topik yang kita pelajari pada hari ini, rumusannya cukup mudah. Iaitu nilai persaudaraan dalam kehidupan perlu dipelihara bersama demi mewujudkan sebuah generasi yang prihatin dan bertanggungjawab dalam mencapai kesejahteraan hidup. Jadi kita kena ada macam tadi lah, lagu bersama-sama tu. Bersama-sama tempuhi segala saat yang indah perlu kita kongsikan bersama. Jangan yang susah je kita lari. Jadi kat sini saya ada juga pantun ni. Berkaitan dengan tema kita pada hari ni. Okey, saya baca ikut nada pantun yang silakan, sebenar. cikgu. Okey. Di hujung tanjung memetik pulasan, simpan sebakul dalamnya peti. Persaudaraan dijunjung, tiada batasan, disemai subur dalamnya hati. Wah, hebat. Dagang Pak Malau tu. Hebat penutup dan juga rumusan daripada cikgu. Apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cikgu Muhammad Syahrudin Muhammad Kalam, Guru Bahasa Melayu dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Terima kasih juga untuk adik-adik semua, lambai sikit. Terima kasih adik-adik juga dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Cikgu, halalkan ilmu ya untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ibu bapa amat menyokong supaya generasi muda perlu digalakkan untuk kekalkan semangat persaudaraan tanpa sempadan. Perkara ini kalau kita amat penting saya rasa sebab kita tak mahu peristiwa seperti 13 Mei berlaku atau berulang kembali. Kita mahu generasi kita bekerjasama demi untuk kesejahteraan Malaysia di masa akan datang. Dalam Islam sendiri pun menggalakkan supaya kita semua umat bekerjasama antara kaum. Allah sendiri mewujudkan manusia ini berpuak-puak supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai seorang doktor, saya berpendapat bahawa persaudaraan antara rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi, perlulah sentiasa dipupuk untuk memastikan keharmonian di negara kita ini dapat diteruskan. Perhubungan yang baik antara kaum ini perlulah menjadi salah satu identiti utama
untuk memastikan negara kita kekal maju dan harmoni. Assalamualaikum. Didik TV KPM